Pada bahagian bab 4, pengkaji akan menghuraikan secara terperinci berkenaan hasil dapatan kajian dan analisis kajian yang diperolehi serta data-data yang telah didokumentasi melalui kerja lapangan yang telah dijalankan bersama dengan 4 orang responden. Pengkaji juga telah mengunjungi tempat responden menjalankan perniagaan kecil mereka iaitu di Pasar Tamuk Sarike yang setelah hampir 2 tahun berehat daripada berniaga. Responden yang pertama iaitu Puan Ngitai anak Sengalang. Puan Ngitai berumur 47 tahun. Beliau tinggal di rumah Lingga Sungai Selangan Sarike. Beliau telah menjalankan perniagaan selama lebih daripada 10 tahun dengan menjual bermacam-macam barangan seperti barangan makanan, sayur-sayuran dan akhir sekadalah kraft tangan. Beliau juga telah membuka boothnya di Pasar Tamu Sentral Sarike. Puan Ngitai menjual pelbagai jenis kraft tangan tradisional seperti selampai, simpai, geruncong dan sebagainya. Responden yang seterusnya iaitu responden kedua, iaitu Encik Jeffrey Kanyan anak Thomas Edison. Encik Jeffrey berumur 43 tahun. Encik Jeffrey menetap di Sarike bersama isteri dan juga keluarganya. Encik Jeffrey menjalankan perniagaan ini sebagai pendapatan sampingan beliau. Beliau membuka booth di Pasar Tamu Sentral Sarike. Beliau juga menjual pelbagai jenis kraft seperti tikar anyaman, bakul anyam, rantai manik dan juga sebagainya. Responden yang ketiga ialah Encik Selin anak Gani. Encik Selin berumur lebih kurang 60 tahun. Beliau merupakan penduduk tetap di Sarike. Pada mulanya, sebelum Encik Selin menjual kraft tangan, beliau ada menjual sayur-sayuran sejak 3 tahun lalu. Kini beliau menambahkan pendapatannya melalui berjual barangan kraft tangan. Antara jualannya ialah pelbagai jenis kraft seperti bakul, raga dan sebagainya. Beliau telah berniaga kraft selama lebih daripada 2 tahun. Responden yang terakhir iaitu Cik Kolisia Doli Rinya anak Gerunsin. Cik Kolisia berumur 27 tahun. Cik Kolisia merupakan penduduk tetap di Sarike. Cik Kolisia telah membuka perniagaan kecil-kecilan di Pasar Tamuk Sentral Sarike. Beliau mempunyai minat yang sangat mendalam dalam pembuatan barangan kraft. Barangan yang dijualnya adalah harga jualan yang mampu milik. Beliau ada menjual pelbagai kraft tangan seperti gelang manik, gelang kaki serta rantai manik. Pada bahagian ini, pengkaji akan mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang hasil kajian analisis yang diperolehi melalui hasil temubual bersama dengan 4 orang responden. Pengumpulan maklumat ini dijalankan secara bergila-gila mengikut giliran agar pengkaji dapat mencatat maklumat yang penting untuk kajian ini. Pengkaji juga telah menyediakan jadual lengkap bersama rajah bagi memudahkan maklumat untuk disusun serta dianalisis mengikut objektif kajian yang telah dinyatakan sebelum ini di dalam bab 1. Bagi cabaran pertama yang dihadapi oleh keempat-empat responden, cabaran tersebut adalah pada musim wabak pandemik 2 tahun lalu menyebabkan responden sukar untuk keluar berniaga kerana pihak kerajaan telah mengeluarkan perintah berkurung selama berbulan-bulan. Bagi cabaran kedua pula, iaitu responden tidak pernah berniaga secara atas talian, jadi agak sukar untuk mereka berniaga kerana mereka tidak mempunyai sebarang asas ataupun teknik untuk melakukan perniagaan secara atas talian. Cabaran kedua ini adalah dihadapi oleh responden pertama dan responden ketiga. Cabaran ketiga dihadapi oleh keempat-empat responden. Cabaran tersebut adalah responden juga tidak mendapat sebarang tempahan dari mana-mana pihak ataupun pelanggan walaupun daripada sesama jiran kerana semua perayaan pada waktu pandemik adalah ditangguhkan. Cabaran keempat dihadapi oleh responden pertama. Cabarannya ialah ada di antara responden yang buta huruf menjadikan keadaan lebih sukar buat mereka untuk memulakan perniagaan secara atas talian. Cabaran yang kelima dihadapi oleh responden pertama dan responden ketiga. Cabarannya ialah ada juga responden yang tidak mempunyai telefon pintar yang canggih yang digunakan pada zaman sekarang atas alasan peribadi. Cabaran yang keenam dihadapi oleh keempat-empat responden. Segelintir pihak tidak peduli akan peniaga-peniaga kecil ini dan tidak ada sebarang bantuan diberikan kepada mereka untuk berniaga walaupun hanya di hadapan rumah.
Responden yang pertama iaitu Puan Ngitai. Puan Ngitai mendapati dirinya mula sukar untuk meneruskan perniagaannya kerana perintah berkurung yang diadakan secara mendadak. Tambahan pula, Puan Ngitai belum memiliki telefon yang canggih dengan keadaannya yang agak buta huruf. Namun, Puan Ngitai akhirnya mencuba nasib dengan menjual melalui aplikasi WhatsApp milik anaknya. Walaupun tiada sambutan, Puan Ngitai tetap meminta anaknya untuk memuat naik gambar jualan mereka secara berkala. Bagi responden ketiga iaitu Encik Selin Anak Gani, tempoh pandemik itu adalah kemungkinan untuk waktu mereka berehat daripada bekerja dan menjaga kesihatan. Akan tetapi dari segi kewangan, Encik Selin tidak berdaya untuk menjual barangan tersebut. Beliau hanya tinggal bersama isterinya pada waktu itu. Anak dan juga menantunya terkandas di tempat kerja mereka dan belum dapat pulang ke tempat asal tinggal mereka. Encik Selin memang berhenti berjual seketika kerana tiada apa yang dapat dia lakukan. Tambahan pula, beliau kurang tahu mengenai dunia IT. Responden keempat iaitu Cik Kolisia. Cik Kolisia pada mulanya juga agak buntu apabila perintah kawalan pergerakan diperketat. Bahan-bahan untuk Cik Kolisia membuat barangan kraftnya juga telah habis dan tidak sempat dibeli. Cik Kolisia mahu mencuba mengambil inisiatif untuk berjual secara atas talian setelah melihat rakan-rakannya berjual barang makanan dan juga barang keperluan semasa pandemik. Cik Kolisia mencuba nasib dengan memuat naik barangan yang ada di story WhatsApp apabila perlu. Jika ada pelanggan yang mahu membeli, Cik Kolisia akan menempah barangan tersebut dan menghantar setelah PKP dilonggarkan. Secara keseluruhannya, bagi bahagian bab 4 ini, segala maklumat dan data yang diperlukan telah berjaya diperolehi oleh pengkaji melalui temu duga bersama dengan 4 orang responden. Selain itu, pengkaji juga telah menggunakan beberapa maklumat yang diakses melalui internet seperti nama barangan jualannya juga sebagainya. Analisis kajian serta dapatan kajian juga telah didokumentasi dan dihuraikan dengan objektif kajian ini dan telah dirangka di dalam gambaran raja, carta serta jadual supaya lebih senang dianalisis dan ditelah.